Perang zaman moden bukan lagi berlangsung di hutan rimba. Sebaliknya, ia berlaku menggunakan komputer dan kemudahan internet. Nyata peperangan zaman moden bukan perang konvensional atau perang gerila. Sempena Hari Perlawanan esok, saya menyingkap kesiapsiagaan negara berdepan dengan ancaman era moden. Dalam era perang zaman moden, selain kecanggihan peralatan senjata, ada dua lagi alat dilihat amat kritikal. Teknologi maklumat, IT dan komunikasi. Kedua-duanya dikenal pasti senjata utama dalam era perang zaman moden. Melalui IT dan komunikasi, kegiatan keganasan, pengaruh ideologi politik, hubungan serantau dan aktiviti penggodaman dipromosikan. Kedua-duanya dilihat mampu mencetuskan pengaruh atau penyebaran anasir-anasir luar yang mampu memecah belahkan masyarakat dan menggugat demokrasi. Jadi pakar penganalisa perang moden mengatakan bahawa peperangan yang akan berlaku ini iaitu peperangan generasi keempat atau kelima ini adalah bukan di antara negara dan negara di mana peperangan ini amat kabur iaitu ia mungkin involve fahaman politik, umpamanya apa yang berlaku di negara kita dan apakah senjata mereka? Apakah senjata mereka? Sebelum terlibat senjata-senjata yang serius, selalunya gulungan-gulungan ini akan menggunakan pengaruh media massa ataupun media baru ataupun ICT, Information Communication Technology. Disebabkan sekarang ni ramai sekali rakyat akses iaitu mempunyai alat-alat komunikasi moden yang mereka boleh communicate. Bagi pihak tidak bertanggungjawab, kemahiran memanipulasi kedua-dua itu, mereka mampu melancar ancaman melalui hasutan atau pencerobohan sistem keselamatan negara. Kewujudan perang zaman moden dikesan ketika serangan terhadap Pusat Dagangan Dunia WTC pada 2001. Orang yang menyerang WTC itu bukannya terdiri daripada kalangan tentera. Mereka adalah orang awam di dalam kumpulan Al-Qaeda. Of course mereka mempunyai kepakaran tetapi meskipun mereka ini bukan di dalam tentera, tidak berpakaian tentera, hanya berpakaian awam, tetapi mereka dapat menembusi pertahanan keselamatan Amerika yang kuat di dalam dunia. Ini membimbangkan amat membimbangkan dunia dan terutamanya Amerika Syarikat. Selain itu, globalisasi turut membentuk cabaran baru. Apabila globalisasi dan revolusi informasi membawa kepada perpecahan masyarakat, iaitu fragmentation, maka masing-masing kumpulan, masing-masing pihak dan puak ini tersasar oleh informasi yang berlainan, yang berbeza, sehingga masing-masing ini berakhir menjadi golongan dan kelompok yang identiti yang berlainan, bersemangat berlainan, malah kadang-kadang juga berhaluan yang juga berbeza. Atas sebab itulah, maka pertahanan negara dilihat perlu dilengkapi sistem canggih bagi berdepan dengan cabaran era moden. Semangat jati diri rakyat juga penting bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Cabaran perang zaman moden adalah dimensi baru yang harus dihadapi oleh pasukan keselamatan negara. Namun kesiapsiagaan pertahanan negara mampu menjamin keharmonian berkekalan. Bagaimanapun, tanggungjawab itu harus digalas oleh semua lapisan rakyat kerana semangat jati diri adalah kunci keamanan negara. Zahra Mustafa Hussein untuk Berita TV9. Bagi bekas Panglima Tentera Darat Jeneral Besar Tan Sri Cik Mat Noor, era perang moden menerusi teknologi maklumat dan komunikasi adalah cabaran bagi pasukan keselamatan. Kata Tan Sri Cik Mat, sistem pertahanan negara dan kekuatan anggota keselamatan perlu setanding dengan cabaran perang zaman moden. Tan Sri Cik Mat yang pernah berdepan komunis dan terlibat dengan konfrontasi Indonesia dan peristiwa 13 Mei 1969 berkata, memerangi musuh moden memerlukan kaedah berbeza dengan zaman darurat. Sistem pertahanan negara sekarang hendaklah seiring tuntutan global, bukan sekadar perang bersenjata. Kita perlu bersiap sedia daripada segi sebab negara kita menggunakan sistem konvensional. Jadi alat kekapan konvensional yang moden, yang berteknologi tinggi itu tentu mestilah dipunyai oleh
angkatan tentera kita. Selain daripada itu, angkatan tentera kita mesti mempunyai sistem pengesahan maklumat ataupun penyebaran maklumat yang cepat dan yang canggih. Penting sebabnya dalam masa keadaan sekarang ini dan masa depan pun information warfare ataupun information technology itu adalah menjadi punca penting. Namun kemantapan fizikal tetap jadi keutamaan. Cara bersiap sedia adalah dengan melalui latihan. Latihan ni sebenarnya kalau tanya kepada askar adalah lebih teruk daripada operasi combat yang sebenar. Jadi cabaran tentera ialah untuk menentukan supaya askar-askar biasa ini menerima latihan sebagai satu kegiatan primary ataupun yang penting mesti dilakukan. Peringatan beliau, perubahan strategik dalam globalisasi sama ada melibatkan rantau Asia atau kawasan besar patut diberi perhatian. Konflik sama ada perebutan wilayah, penyeludupan manusia atau masalah diplomatik boleh tercetus bila-bila masa.